topik 10, application of differentiation. Okey, so boleh ikutkan dalam slide ni. Saya sediakan untuk lecture 1 dengan 2 lah. Okey, tapi kita cuma tengok lecture 1 sahaja nah. Okey, so in lecture 1, okay, first we need to find the critical point and then find the relative extremum either using first derivative test or second derivative test lah. Okay, and then find the point of inflection, and last is to sketch the graph of polynomial function. Okay, so kita tengok dulu 10.1a critical points. Apa dia critical points ni? Okay, critical points dia ada dua cara nak dapatkan. Yang pertama ataupun yang biasa kita guna adalah f prime x equal to 0. Okay, so biasanya dalam topik 10 ni, bahagian pertama ni, awak akan ada satu polinomial. Polinomial ni maksudnya dia start daripada linear lah. Linear kuadratik yang awak familiar tu, linear function, quadratic function, itu adalah bawah family polinomial. Okay, cubic kuasa 3. So tiga-tiga ni linear, kuadratik dan kubik, kita boleh lukis graf. Kita tahu macam mana bentuk graf dia kan. Okay, tapi kalau kuasa 4, kuasa 8, kuasa 15 kan, so macam mana rupa graf? So nak tahu rupa graf, biasanya kita guna inilah, kita kata sebagai application of differentiation. Mana kita gunakan differentiation untuk kita lukis graf polinomial yang mana power dia lagi besar lah. Okay, maknanya lebih daripada 3. Sebab kita tahu lukis sampai graf kubik saja kan. So kuasa 4, kuasa 10. Okay, so kita boleh pakai differentiation. Okay, so first we need to find the critical points. Okay, what is a critical points ni? Macam mana nak dapatkan? So biasanya kita guna inilah, f prime x equal to 0. Mana you have fx, okay, polynomial, and then you differentiate, lepas tu samakanlah dia dengan kosong, dan you akan dapatlah nilai x tu. Dan this point is also known as stationary point. Okay, sometimes mungkin soalan kata find critical point ataupun find stationary point. Okay, so benda yang sama lah. Okay, yang kedua, f prime x is not defined. Okay, f prime x is not defined ni biasanya kalau kita ada rational function. Okay, contoh awak ada fx equal to x over x plus 1. So kat mana? So differentiate dulu dia, lepas tu tengoklah dapat apa. Okay, so biasanya fx tu sendiri pun dah rational, maka f prime x juga akan dapat rational function. Okay. Okay, so critical points. So step dia pertama, you differentiate fx, so you get f prime, and then equatekan dia dengan 0 kalau dia adalah satu polinomial. And then kalau dia rational function, maknanya kita refer pada denominator. Tu yang dia kata where f prime x is not defined. Okay, refer pada denominator. Okay, so bila awak buat f prime x equal to 0 ni, okay, bila awak buat f prime x equal to 0, dia akan dapat nilai x. Okay, nilai x tu yang samakan dengan satu constant lah. Sebab saya letak x equal to c. C tu constant maksud saya. So kita panggil nilai x tu sebagai critical number. Okay, so nilai x yang kita dapat daripada f prime x equal to 0 tu adalah critical number. Dan bila awak nak dapatkan nilai y, makna awak dah dapat nilai x, ganti masuk balik dalam fungsi asal, dapat nilai y. So y itu kita panggil sebagai critical value. Okay, sebab sometimes soalan ada tanya find the critical value. So critical value tu maksud cari nilai y apabila f prime x equal to 0. Itu critical value. Critical number nilai x apabila f prime x equal to 0. Okay, apa dia critical points? So combine baliklah critical number dengan critical value. Nama pun point. Okay, tak apa. Okay,
So critical point, so dalam bentuk koordinat lah. Okay, nyatakan balik dalam koordinat. Okay, kita tengok example yang pertama. Tu dia bagi cubic kat awak. Okay, find the critical point for the curve y equal to x cubed plus 7x squared minus 5x plus 2. Okay, so you are given cubic here, cubic function. Okay, so question asks to find the critical points. So tahulah critical points mesti start dengan dy dx ataupun f prime. Sebab tajuk awak sekarang y, makna kena cari dy dx. Okay, differentiate lah y. Okay, differentiate y. Alah mudah je kan sebab dia adalah polinomial lah. Okay, so you have y equal to x cubed. Differentiate x cubed, we get 3x squared. Saya harap semua tahu macam mana dapat. Differentiate 7x squared, so bawa power 2 ke depan. Sebab tu dapat 14 kat situ. So power x tu tolak 1. Okay, lepas tu yang ni tinggal tolak 5 lah. Differentiate 2 jadi kosong. Okay, so get dy dx. Okay, nak dapatkan critical points or number of value, mesti equatekan dy dx tu dengan kosong. Okay, jadi 3x squared plus 14x minus 5 equal to 0. Okay, biasanya awak pakai kalkulator je kan. Okay, so awak akan dapat nilai x is equal to 1 over 3 dengan x equal to negative 5. Dan jangan lupa bentukkan balik dia punya factorization. Okay, sebab dekat 3x squared plus 14x minus 5 ni awak tekan je kan kalkulator. So terus dapat nilai x. So jangan skip lah. Ini penting. Factorization ni jangan skip. So bentukkan balik dia punya factorization. Okay. So yang kita ada sekarang nilai x ni adalah critical number. Okay, tapi soalan nak critical points. Jadi mesti dalam bentuk koordinat lah x, y. Ni baru dapat nilai x. So apa nak buat? Ganti masuk dalam original punya y. Okay, dalam polinomial asal awak ni. Y equal to x cubed plus 7x squared minus 5x plus 2. So gantikan dulu. X equal to negative 5 into x cubed plus 7x squared minus 5x plus 2. Okay, ganti masuk. Kena tunjuk nak. Ganti masuk ni kena tunjuk. Sebab kat sini ada markah. Okay, lepas tu tak pernah tekan kalkulator. Nak dapatkan nilai dia. Yang mana kita dapat 77. Okay, jadi x negatif 5, y 77. Okay, kita ada dua nilai x. So ganti sekali lagi lah. X equal to 1 over 3 into y. Okay, so y equal to 1 over 3 cube plus 7 times 1 over 3 squared minus 5 times 1 over 3 plus 2. Okay, kat sini dapat 31/27. Okay, yang ni tadi kita panggil sebagai critical numbers. Okay, kalau soalan minta find critical numbers, stop sampai dekat nilai x ni sajalah. Okay, kalau soalan minta cari critical value, kita stop sampai kat cari nilai y saja. Ini critical values, nilai y. Jadi kalau soalan minta sampai critical values, stop dekat tu. Okay, tapi soalan sekarang minta critical points. So combine baliklah dia dalam bentuk koordinat. Okay, so koordinat kita, the critical points are 1 over 3, 31 over 27 and negative 5, 7, 7. Okay, dalam bentuk koordinat lah. X, Y. Ni pun X, Y. Okay, boleh. So soalan memang senang ya, chapter 10 ni. Okay, kalau dia minta cari critical point, stationary point ke, so soalan yang sama lah. Okay, so sometimes dia guna stationary points. Okay, so benda yang sama. Okay, example 2. Okay, masih lagi find the critical point of the curve x squared plus 2y squared minus 2x plus 8y minus 9 equal to 0.
Cuma sekarang fungsi awak tu bukan eksplisit. Nampak tak dia campur aduk X dengan Y? Ya, dia campur aduk implisit. Jadi tak boleh nak susun. Awak tak boleh susun balik jadikan X atau Y sebagai tajuk. Cannot. Tak boleh. Sebab dia ada X kuasa 2 dengan Y kuasa 2. Dia tak boleh jadikan mana-mana satu sebagai tajuk. Jadi differentiate saja macam biasalah. Yang mana kita menggunakan implicit differentiation. Okay? So selit sikit noh. Minggu depan, Selasa depan ada pra PS PM. Okay, pra PS PM. So ikut slot masing-masing lah di mana. Okay, ikut slot. Ada 2 slot lah. Satu sesi petang, satu slot malam. So siapa student saya petang kot. Saya tak tengok lagi slot. Ada dah, nanti saya maklum balik. Okay, tempat semua dalam dewanku kuliah lah. Okay, so ini adalah implicit. Okay, so hati-hati mana kita nak dapatkan dy dx means we need to differentiate y respect to x. So saya pecahkan satu-satu supaya kita nampak. Kalau dah cekap, so okay, tak payah pecah macam ni lah. Boleh buat terus. Tak apa rasa macam tak faham lagi, buat lambat sikit lah. Okay, so saya pecah dulu. Tak pecah pun tak apa, so okay. Boleh je buat sendiri, tapi kena faham betul-betul lah. Okay. Kita nak differentiate terhadap X. Sebab tu dia semua over dx. Okay. So differentiate X squared. So kita akan dapat 2X lah. Okay, dapat 2X. Tapi dia nampak tak merah dengan merah dx. So tak adalah tulisan dy dx ke dx tu. Nampak? Okay. Yang ni differentiate 2y squared. Differentiate macam biasa. 2y kuasa 2 dapat 4. Y ni, okay, dapat 4Y. Tapi dy dx. Sebab tu diikuti tulisan dy dx. Okay. Yang ni tadi dx. Nampak kan? Hitam merah. Jadi tak payah tulis lah. Yang ni hitam biru, hitam merah. So dia diikuti lagi. Differentiate 2y squared tu macam biasa. Dapat 4y. Tapi ada dy dx. Okay. Yang ni differentiate 2x. Dapat 2. Tapi hitam merah. Okay. Nampak? Okay. So tak payah tulis lah dx. Dx satu kan? Okay. Differentiate 8y. Dapatlah 8. Differentiate je macam biasa. Okay. Macam awak differentiate 2x. 8x lah. Differentiate 8x pun dapatlah 8. Cuma dy dx. Sebab tu dia ada tulisan dy dx tu. Okay. Okay, sebab tu saya buat color-color. Tak apa, pelan-pelan. Kalau dia cekap dah nanti, so okay. Tak perlulah nak pecah satu-satu macam ni. Okay. So habis dah lah ni. Differentiate 9 dapat constant kosong. Ni pun kosong. Okay, equal to 0. Okay, susun balik dy dx. Okay, kita kena perlu dapatkan dy dx. Nanti kita nak samakan dia dengan kosong. Okay, so dapat situ dy dx is equal to 2 minus 2x over 4y plus 8. Simplify. Dia pun boleh simplify, which is we can factorize 2 for numerator and factorize 4 for denominator. Okay, and then 2 over 4 is 1 over 2. Okay, then we get the dy dx is 1 minus x over 2 times y plus 2. Okay, so in the simplest form. Okay, now your dy dx is a rational function. So critical points, ada dua cara dapat tadi. F prime x equal to 0 and f prime x is not defined. Okay, f prime x is not defined for rational function. Jadi ada dua. Okay, so maknanya bila bentuk rational function, awak kena consider kedua-dua situasi. Okay, so yang pertama when dy dx equal to 0. Situasi pertama when dy dx equal to 0. So 1 minus x over 2 times y plus 2 equal to 0. Darab silanglah denominator tu. Okay, denominator tu boleh darab silang. Maka cuma tinggal 1 tolak x equal to 0. So dapatlah x equal to 1. Okay, soalan minta cari
critical points. Jadi kena cari pula lah nilai Y. Okay. So yang ni baru nilai X, critical number. Dia nak critical point maknanya nak cari nilai Y. Gantilah masuk X tadi dalam fungsi asal. Okay, yang X squared plus 2Y squared minus 2X plus 8Y minus 9 equal to 0 tu. Ganti masuk dalam yang original tu. Okay, ganti masuk, dapat pula quadratic equation kat situ. 2Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 10 sama dengan kosong. Okay, sebelum factorize, tolong tengok dulu quadratic equation boleh tak simplify. Okay, kalau boleh simplify dulu. So kat sini kita boleh bahagikan dia dengan 2. Okay, sebab tu dapat Y kuasa 2 tambah 4Y tolak 5. Okay, barulah factorize. Okay, so you get two values of Y. Y equal to -5 and Y equal to 1. Okay, then bentukkanlah titik dia. Ibu kita tulis dia sebagai critical point. Okay, nyata, let's state je macam tu dulu. Okay, 1 -5 dengan 1. Okay, so you have two critical points here. Okay, ni untuk situasi pertama. Ingatlah, dy dx awak adalah rational function. So, bila rational function means you need to consider condition yang number 2 pula. Syarat yang kedua. Okay, yang ni dy dx equal to 0. Situasi kedua, when dy dx is not defined. Kena consider jugalah sebab awak dapat dy dx rational function. So, macam mana nak consider? Tengok pada denominator sahaja. Yang mana, maknanya tadi yang dy dx equal to 0, kita consider nilai numerator. Nampak tak? Situasi kedua, kita kena consider nilai denominator pula. Okay, so y tambah 2 sama dengan kosong. Awak dapat y equal to -2. Soalan minta points, jadi kena cari nilai x. Okay, ganti masuk. Dapat pula quadratic equation lagi untuk nilai x. Okay, so untuk situasi ni, dia tak boleh factorize ataupun dia dapat satu bentuk number yang tak cantik lah untuk kita nyatakan dia sebagai factorization. Okay, so saya pun tak faham. Dia pun dah kata tak perlu tunjuk factorization, so okay. Pasal apa tadi kena tunjuk factorization? Sebab kita boleh bentuk dia punya factorization. Yang ini pasal apa tak perlu? Sebab dia sebenarnya adalah number perpuluhan. 1 tambah 3 set 2 ni kebetulan lah boleh dapat bentuk dalam set. Siapa pakai calculator yang biasa tu bukan kelas Swiss, dia tak akan dapat bentuk set lah. Dia akan dapat dalam perpuluhan lah. So maknanya itu tak boleh factorize. Tak perlu tunjuk. Dia pun bagi pula macam tu. Aku pun tak faham. Ikut je lah. Okay. Okay, so ada dua nilai X. Maka kita ada 2 titik juga kat sini. Situasi pertama tadi ada 2 titik. Situasi kedua pun ada 2 titik. Combine balik semua. Baru kita nyatakan, therefore the critical points are 4 titik berkenaan. Okay, nyatakan balik. Tadi kita cari. Lepas tu final answer dia nyatakan balik ke 4 titik tu. So nampak dah? So example 1 tadi dia bukan rational, maknanya kita consider syarat yang pertama iaitu f prime x equal to 0. Tapi kalau awak ada rational function, maka kena consider dua-dua situasi lah, dua-dua syarat. Okay? So yang dy dx equal to 0 tu kita consider nilai numerator. Yang dy dx is not defined ni kita consider untuk nilai denominator. Okay, so kena tengoklah yang tu. Okay, dah? Okay, tengok yang ni pula. Find the relative extremum. Okay, saya terang sikit lah. Okay, so bila dah dapat critical point tadi, kita kena buat test. Test ada 2. Satu first derivative test, satu lagi second derivative test. Untuk tentukan sama ada titik kita dapat tadi adalah maksimum ataupun minimum. Okay, first derivative test, maknanya kita ambil balik nilai, dibentukkan interval, adalah test value dia apa semua. Masukkan dalam first derivative. Okay, so kalau first derivative tu positif,
Maksudnya dia adalah increasing. Bila increasing, awak angkat tangan kanan. Dia condong macam tu lah, angkat tangan kanan. Kalau nilai f prime x awak tu negatif, okey, yang ni untuk positive value, yang ni untuk negative value. Yang negatif kita kata dia decreasing. Awak angkat tangan kiri. Okey, jadi bila cantum balik, increase, sini decrease. Okey, ni increase, ni decrease. Awak cantum, kita dapat titik maksimum. Jadi makna ni critical point tadi. Ni critical point merupakan titik maksimum. Okay. So, sama juga kalau kata awak ganti test value dalam f prime, awak dapat negative value. So, dia decrease lah. Okay. Angkat tangan kiri. Kalau dia dapat positif, dia increase. Angkat tangan kanan. Jadi bila cantum decrease dengan increase, kita akan dapat titik minimum. Okey, ni critical point lah, CP Critical point itu merupakan minimum point. Okey. Ni first derivative test. Dia kena buat table. Okey, second derivative test, maksudnya kita ganti test value kita dalam, ataupun kita gantikan. Okey, second derivative ni boleh ganti critical number terus masuk dalam second derivative. Jadi kalau dia positif, maka dia adalah minimum. Kalau second derivative tu negatif, maknanya dia maksimum. Terus kepada example 5. Dan saya tambah sikit soalan lah dekat example 5 tu. Okey, dalam example 4 tu ada interval, so saya masukkan dalam example 5. Okey, saya tambah sikit lah soalan. Okay, so let fx equal to 2x cubed minus 24x plus 5. Okay, find the critical points. Okay, so bila critical points, ingatlah dalam kepala mesti mula dengan f prime x equal to 0. Okay, then B, the interval where the function is increasing and decreasing. Bila ada perkataan interval increasing, decreasing, makna pakai f prime punya test. Maksudnya first derivative test. Okay, bila ada perkataan increasing, decreasing. So, pakai first derivative test. Itu saya kata f prime test tu. Okay. C, the extremum points. Oh, test boleh pakai dua tadi saya katakan. Dan tentu maksimum ada dua test. Okey, inilah sekarang nak tahu nak pakai first or second. Kena pakai first sebab kita dah ada increasing dengan decreasing. Jadi tak payahlah buat second derivative test sebab kita dah ada increasing dengan decreasing. Tak payah buat dua kerja. Oh, okey. So kita tengok sekarang. Soalan pertama. Okay, fx equal to 2x cubed minus 24x plus 5. So question A ask you to find the critical point. So we need to find the first derivative f prime x. Okay, differentiate lah. 2x kuasa 3. So 3 tu buat turun ke depan. So 2 darab 3, 6. So 6x kuasa 2 tolak 24 lah. Dapat situ first derivative. Dan samakan dia dengan kosong. Okay. Okay, so sebelum factorize, awak biasa pakai calculator ni. Saya cukup susah hati ya. Bila awak suka pakai calculator, sebelum masuk calculator, tengok dululah sama ada boleh simplify ataupun tidak. Okay, so kalau case ni actually boleh bahagikan dengan 6 dulu. Okay, so boleh hapuslah 6 tu sebenarnya. Okay, so boleh bahagikan dengan 6, maka kita dapat x squared tolak 4. Okay, tolong dulu. Lepas tu tak apalah kalau nak simplify. Okay, so kira 6 ni tak adalah. Kita bahagikan dengan 6. Okay, jadi baru factorize. X tolak 2, X tambah 2. So dapat X equal to 2 dengan X equal to negative 2. Okay. Kita factorize. Okay, ni baru critical numbers. Okay, ganti masuk balik X dalam fx. Ataupun kita let fx tu sebagai 1.
Okay, so ganti masuk balik. Y equal to 2 times 2 squared, 2 cube minus 24 times 2 plus 5. So we get the value of Y is negative 27. Okay, so Y ni critical value. Okay, ada dua nilai X, so ganti dua-dua lah. Then X equal to negative 2. Okay, so Y equal to 2 times negative 2 cube minus 24 times negative 2 plus 5. Okay, so here is 37. Okay, tu bentukkan baliklah dia punya point. Okay, so therefore the critical points are negative 2, 37 and 2, negative 27. Okay, bentukkan balik dia punya critical points. Okay, itu soalan pertama. So ingat critical points ni kacang je lah kan. Start dengan f prime x equal to 0. Okay, so carilah dia punya nilai y, ganti masuk balik dalam fungsi asal dan plotkan baliklah dalam bentuk koordinat ya. Okay, ni critical points. Okay, soalan B dia minta cari interval where the function is increasing and decreasing. Ada perkataan increasing, decreasing, makna first derivative test. Awak ada dua critical number. Okay, ada dua nilai sini, x equal to 2 dengan x equal to negative 2. Jadi sekali lagi interval awak ada 3. Awak kena buat table. Untuk first derivative test ada table. Untuk test tu, setiap test tu ada table. Jadi ada dua nilai x, ada dua critical numbers, mana interval awak ada 3. Okay, so dia mesti lebih satu lah biasanya. Okay, kita buat table macam tu. Size table 4 kali 4 ataupun row kita tu 5 pun boleh juga. Okay, kolom dia ada 4, row satu lagi nak tambah di bawah pun boleh, tak ada masalah. Tengok satu lagi. Okay, satu lagi row kita tambah conclusion. Apa dia? Okay, so kita ada dua nilai x tadi. Kita ada x equal to negative 2 dengan x equal to 2. Okay, jadi saya letakkan dulu kat atas ni, kita susun dulu. Kita buat table of sign kalau ingat chapter 2. Kalau masih ingat chapter 2. So saya susun dulu kat atas tu. Kita startkan dengan negative infinity. Susun negative 2. Atas garisan duduk atas garisan negative infinity. Sini negative 2. Sini 2. Lepas tu 2 infinity. Okay, interval kita semua open interval. Dia tak ada close kat sini. Dia semua open. Untuk chapter 10 ni semua open. Jadi kat sini dia duduk antara negative infinity dengan negative 2. So dapatlah interval negative infinity negative 2. Interval kedua ni antara negative 2 dengan 2. So kita dapat interval macam tu. Yang ni pula antara 2 hingga infinity. So dapat interval 2 to infinity. Okay. Row yang kedua adalah test value. Test value ni pilihlah satu number, satu value dalam interval. So tak payah ambil jauh-jauh, ambil yang paling dekat je kan. Okay, so ni less than negative 2. Less than negative 2. Sebelah kiri negative 2. Dah ambil negative 3. Okay, antara negative 2 dengan 2. 1 boleh, 0 pun boleh kan, betul tak? Ada negatif 1 pun boleh. Ambil nombor bulat lah, tak usah ambil perpuluhan, susah nak ganti. Okay, ambil nombor yang senang nak ganti. Okay, 2 infinity kita ambil 3. Okay, sebabkan dia adalah increasing decreasing, jadi dekat row 3 ni sign of f prime x. Maksudnya kita guna first derivative test. Jadi gantilah test value kita dalam first derivative. Okay, ganti test value kita dalam first derivative. Okay, ganti negatif 3. Congak je, tak payah tunjuk. Okay, congak je. 6 kali negatif 3 kuasa 2 tolak 24. Negatif 3 kuasa 2, 9. 9 kali 6, 54. 54 tolak 24, 30. Kita bukan nak nilai. Kita nak dia punya tanda. Positif. Okay, so bila positif membawa maksud. Okay, tak apa, sekali kita tengok.
Okey, lepas tu ganti pula kosong masuk. Kosong, 6 kali kosong, kosong, tolak 24. So, kosong tolak 24, negatif 24 kan? So, kat sini tadi kalau ganti dapat 30 positif. Ini kalau ganti kosong masuk dalam F prime dapat negatif 24. So, negatif. So, kita tulis negatif value. Kita bukan tulis nilai ya. Kita tulis negatif sahaja. Okey, masukkan 3 pun kita dapat sini positif 30. So, positif. Okey, apa maksud positif? Increasing. Negatif membawa maksud decreasing. Positif, increasing. Okey, jadi conclusion, boleh angkat tangan kanan, increase angkat tangan kanan, decrease angkat tangan kiri, increase angkat tangan kanan. Okey, jawab soalan B dulu. Dia kata interval where the function is increasing and decreasing. Jadi jawapan dia kat atas ni. Okay, jawapan dia kat atas tu. Okay, jadi the increasing interval, tengoklah, increasing awak tulis dekat negatif infinity dengan negatif 2. Jadi tulis macam tu je, negatif infinity, negatif 2. Satu lagi increasing dekat 2 infinity and 2 infinity. Sebab soalan tu dia tanya interval where the function is increasing and decreasing. So nyatakan dulu di mana dia increase, di mana dia decrease. Okay, so the decreasing interval kat tengah-tengah lah kan. Negative 2. Tak payah ayat panjang, itu dia macam tu je, dah cukup. Okay, simple sahaja. Okay, increasing, negative infinity, negative 2 and 2 infinity. Decreasing, negative 2. Okay, sekarang baru jawab soalan C. Dia kata the extremum ataupun the relative extremum. Siapa maksimum, siapa minimum. Okay, sini increase, sini decrease kan. Increase angkat tangan kanan, decrease angkat tangan kiri, cantum balik. Jadi dekat negatif 2 ni maksimum. Nampak tak negatif 2 duduk tang ni? Atas line tu. Okay, sebelah kiri ni decrease, sebelah kanan increase. Cantum macam tu. So dekat 2 ni minimum. Nampak tak atas ni negatif 2? Sini 2. Atas line ni. So dia maksimum, minimum macam tu. Okay, tak payah nak contoh macam tu, tak faham lah kan. Okay, so the maximum point soalan C nyatakan saja. So the maximum point dekat X equal to negative 2, ambil balik dekat critical point tadi. Negative 2 siapa pasangan dia? 37. Ni critical point. Daripada critical point yang kita dapat dekat soalan A tadi. Okay, critical point soalan A tu, critical tu macam umum lagi. Bila buat first derivative test, kita tahu dia maksimum ataupun dia minimum. Jadi 2 negatif 27 tu pula adalah minimum. Okay, apa? Kita buat pelan-pelan. Okay, so siap lah untuk increasing, decreasing. Find the relative extremum of fx equal to x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32 by using the second derivative test. Okay, so awak ada fx, relative extremum. Relative extremum maksudnya nak cari titik maksimum, titik minimum. Sebelum nak dapatkan maksimum minimum, kena dapatkan dulu critical points. Itu flow dia. Itu flow. Dia mesti start dengan critical points. Okay, nak dapat critical point, kena ada f prime, first derivative. Okay, jadi differentiate lah polinomial yang diberi. Okay, differentiate x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32. So we get 3x squared. Differentiate x cubed, we get 3x squared. Differentiate negative 3x squared, we get negative 6. Okay, so to get the critical points or critical number dulu so kita jadikan dia samakan kosong. F prime x equal to 0. Okay, so solve lah. So sebelum solve, sebelum factorize, tolong belek-belek sikit lah equation awak.
Yang ini boleh bahagikan dengan 3. Okay, so boleh bahagi dengan 3. Simplify dulu. Okay, boleh bahagi dengan 3. Okay, so we get x squared minus 2x minus 8 equal to 0. Factorize, we get x plus 2 times x minus 4 equal to 0, which is x equal to negative 2 or x equal to 4. Okay, so this one is critical number. Okay, itu baru critical number, bukan critical point lagi. Okay, so gantilah x tu pula masuk dalam fx. Yang mana fx ni kita boleh let dia sebagai y lah. Okay, boleh letkan fx tu sebagai y. Okay, ganti masuk. Dapatlah bila x equal to negative 2, y equal to 60. Okay. Okay, sebab dia ada 2 nilai. Kita baru ganti negative 2. Okay, next kita nak gantikan dia dengan 4 pula. So ada 2 nilai, dua-dua ganti. Dah. Okay, ingatlah nah, critical points mesti start dengan f prime x equal to 0. Boleh jawab hak ni pun dah lega dah sebenarnya. 4 markah dah tu. Okay. Okay, so ganti pula x equal to 4 dalam y atau fx. So get f y equal to negative 48. So combine baliklah x dengan y, yang mana itu baru critical points. Okay, so nyatakan baliklah. So therefore the critical points are negative 260 and 4 negative 48. Okay, ganti masuk balik kat situ. Okay, baru kita test. Soalan minta test pakai second derivative. Okay, so dah ada test. Awak ada 2 nilai x tadi. Okay, so differentiate lah dulu untuk kali kedua. F prime x tadi 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 24. Jadi F double prime ataupun second derivative adalah 6x tolak 6. Okay, differentiate sekali lagi. Okay, dapatkan dia punya second derivative. Okay, jadi nak pakai second derivative test ni senang lah. Okay, buat apa? Ganti masuk critical number yang awak dapat tadi, x equal to negative 2 dengan x equal to 4 dalam second derivative. So dia tak ada table lah yang ni. Kalau nak just nak untuk tentukan dia maksimum atau minimum menggunakan second derivative. Jangan keliru dengan concave tu. Okay, concave tu nak dapatkan points of inflection. Sekali kita buat summary balik lah. Okay. Nampak situ negatif 18. Okay, kita bukan nak nilai sangat. Kita nak dia punya tanda yang mana negatif 18. Negatif itu adalah kurang daripada kosong ataupun nilai negative value. Okay, menunjukkan dia adalah negative value. Okay, menunjukkan dia negative value. F double prime negatif, maka dia adalah maksimum. Okay, dekat x negatif 2 tu dia maksimum. Okay, ganti pula x equal to 4 dalam second derivative. Oh, dapat 18. Yang mana dia adalah positive value. Okay, F double prime positive value. So, dia adalah titik minimum. Jadi, nyatakan balik maximum point adalah negatif 260. Ni daripada critical point ni tadi. Dia merupakan maximum point. Okay, negatif 260. Yang 4 negatif 48 ni pula merupakan pasal apa? Maksimum. Minimum. Copy paste tak ubah. Dia merupakan minimum point. Okay, boleh. Ini kalau pakai second derivative test. Dia cepatlah, tapi tak semua situasi boleh pakai. Dia depend. Okay, katalah pakai second derivative test.
ganti-ganti masuk critical number dapat sama dengan kosong. Okay, katalah ini tak apalah dapat negative value. So negative kita tahu titik tu maksimum. Ganti masuk critical number dalam F double prime dapat positive value. Kita tahu dia minimum. Tapi bila ganti masuk, katalah ganti-ganti 4 sama dengan kosong. Nilai tu sama dengan kosong. Makna test tu fail. Second derivative tak boleh pakai. Jadi kena guna first derivative test. Okay? Bila pakai second derivative, awak ganti masuk nilai ganti masuk critical number dapat sama dengan kosong. Maksudnya test second derivative tu fail lah. Tak boleh pakai. Okay, tak valid. Dia kena pakai first derivative. Okay, example 6 kita bawa masuk dalam ni. Sebab example 6 dengan example 9 tu sama function. Okay, jadi kita combine dalam ni. Okay, 10.1c, concavity of curve and points of inflection. Okay, apa dia ni? Okay. Bila awak ada concavity, awak ada points of inflection, kita pakai F double prime X equal to 0. Okay, ada perkataan concave upward ataupun concave downward. Tak pun ada perkataan points of inflection. Ingat, F double prime equal to 0. F prime equal to 0 guna untuk cari apa? F prime equal to 0 cari siapa? F prime equal to 0 cari critical ataupun stationary point. Jangan keliru. Okay, F prime X equal to 0 nak cari critical point ataupun stationary point. Okay, point of inflection ataupun concave upward downward, guna second derivative. F double prime equal to 0. Ada perkataan increasing decreasing, first derivative F prime. Okay, so second derivative test pakai bila? Second derivative test bila tak ada perkataan increasing decreasing. Okay, so nanti tengok contoh nak. Jadi tengok contoh. Okay, so kita terus dengan example 6 dan 9. Saya combine dua-dua tu. Okay, saya combine example 6 dan example 9 sebab fungsi dia sama. Okay, so kita tengok dulu dalam example 6. Okay, so kalau tengok example 6. Oh, example 7 saya skip lah. Kalau nanti saya kena masuk lagi. Okay, example 6. Okay, kalau ikut soalan yang kata given y equal to 3x power 4 minus 4x cube. Find if exists the maximum and minimum point using the first derivative test. Okay, so saya bawa kat soalan B pula. Nampak tak? Dia minta cari extremum, maximum, minimum tu maksud x3, extremum lah. So saya letak kat soalan B. So saya mulakan dulu dengan soalan A. Okay, example 9, soalan C dengan D. Nah, soalan C dengan D tu adalah untuk example 9. Okay, so A dengan B ni untuk example 6. Okay, kita mula dulu. Yang mana nak dapatkan kalau ikut soalan example 6 dia minta cari maksimum minimum. Jadi kena mula dulu dengan critical point juga. Okay, so kita ada fx equal to 3x power 4 minus 4x cube. Differentiate f prime x. So bawa turun power 4 tu ke depan, darabkan dengan 3 dapat 12. Power tolak 1. Sebab tu dapat x cube. Okay, tolak. Power 3 kat cube ni bawa turun ke depan, sebab tu jadi 12. Dan x cube tu power 3 tu tolak 1. Sebab tu dapat x square. Boleh buat yang ni dah dapat dah 1 markah. Dapat dah tu differentiate. Okay, boleh differentiate betul. Okay, so f prime x is equal to 12x cube minus 12x square. Dan nak dapatkan critical, mesti samakan dia dengan kosong.
Okay, so 12x cube minus 12x squared equal to 0. Sebelum factorize ataupun ni cube maknanya sini boleh factorize lah. Okay, 12x squared boleh bawa keluar, ni ada 12. Dalam x kuasa 3 pun ada x kuasa 2. Sebab tu kita keluarkan x kuasa 2 nah. Okay, so dapat x tolak 1 lah dia punya dalam bracket. Okay, so samakan dengan kosong. Kita dapat 2 values of x here, or 2 critical numbers. Okay, x equal to 0 and x equal to 1. Okay, so menjawab sini soalan. Dia kata find the critical numbers. Dia bukan suruh cari critical points. Okay, dia kata cari critical numbers sahaja. Jadi stop kat situ sajalah. Tak perlu teruskan dapatkan y. Dapat y kat mana? Dalam soalan B. Okay, dekat soalan B. Sebab soalan minta cari critical numbers. Jadi sampai x sahaja cukup. Okay, so kat sini boleh dalam 3 markah dah ni. Ini satu lagi dan satu lagi nilai x yang betul. Okay, soalan B. The extremum points using the first derivative test. Soalan dah nyatakan first derivative test. Jadi kena pakai. Okay, so kat situ saya take note lah. Critical numbers adalah nilai x, critical values adalah nilai y when f prime x equal to 0, and the critical or the stationary point combine balik lah, mesti dalam bentuk coordinate kan. Okay, tak apa, saya share balik untuk buat rujukan. Okay, soalan B, extremum. Dia pakai first derivative. Dia minta pakai use per derivative test. Jadi kena buat table lah. Okay, kena buat table. Okay, ada interval, ada test value, ada sign of f prime x, ada fx dan ada conclusion. Okay, so kita ada dua nilai x tadi, 0 dengan 1 yang susun elok-elok ke atas. Siapa duduk sebelah kiri, siapa duduk macam tu lah. Okay, critical number kita daripada soalan A tadi, kita ada x equal to 0 dengan x equal to 1. Okay, jadi susun elok-elok atas tu dan kita bentukkan dia punya interval. So interval pertama negative infinity 0. Ingat dia tak ada close bracket kat sini. Semuanya open. Okay, 0 1 1 infinity. Okay, test value ambillah satu nilai daripada dalam interval. Negative infinity 0, kita ambil negative 1. Okay, 0 hingga 1 no choice lah. Memang kena ambil perpuluhan lah, no choice. Okay, saya ambil yang tengah-tengah 0.5. Okay, tak mau boleh je 0.1 pun boleh. Nak seksa diri 0.0000001 pun boleh. Nak seksa pun lagi 0.99999 pun boleh. Sebab selagi tak sah 1. Okay, tak payahlah kot. Okay, 1 infinity ambil 2. Okay, so sign of f prime x, maksudnya kita ganti masuk test value dalam f prime. Okay, ganti masuk test value dalam f prime. Okay, congak je. Okay, 12 kali negatif 1 kuasa 3 tolak 12 kali negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 sini negatif 12 tolak 12, so dapat negatif 24. Kat sini nilai dia negatif 24. Tapi kita nak negatif nah. Okay, 0.5. Ni kena masuk kalkulator lah. Aku tak mampu lah nak congak. Kan? Okay, 0.5 kuasa 3 tu darab dengan 12 tolak sekian. Okay, so dia akan dapat positif. Dia dapat negatif. So jangan ingat, tadi dah negatif. Tak payah kira, saya positif. Nampak tak? Kena orang kan? Kot lah kan sekali, tadi negatif ni. Confirm kali positif tu negatif balik dah. Kena kira Kena kira. Tengok betul dapat negatif. Betul tak negatif? Okay, 12 0.5 cube tolak 12 0.5 square. Ya, dapat negatif 3/2. Tu dia. Kena kira. Jangan main teka-teka. Tadi dah negatif, kita pun positif lah tapi betul negatif balik. Habis. Cerat. So, kira ya. Kira dia cerat awak kat situ dah kan. Okay, lepas tu 2. Ganti 2 masuk. 2 kuasa 3, 8. 12 kali 8 96.
Okey, tolak dengan 12 kali dengan 2 kuasa 2. So dapat 48. Okey, so maknanya dia positif. Kita bukan nak nilai lah ya, kita nak lebih tanda. Okey, kita kira. Okey, so negatif membawa maksud decreasing. Situ increasing. Jadi kalau decrease angkat tangan kiri, increase angkat tangan kanan. Okey. So soalan ni B dia nak ekstrimum. Kan? Siapa maksimum, siapa minimum. Jadi kalau tengok dekat kosong ni, decrease. Boleh cantum ke? Tak boleh. So tak ada. No extremum. Dekat sini ada. Dekat 1 kita dapat minimum. Okey, cuma tulis. Oh, tapi tak boleh tulis lagi extremum minimum. Tak boleh lagi. Sebab tadi dekat soalan A cuma ada critical number saja, nilai X saja. Macam mana nak tentukan point? Jadi, atas ni kita tahu dah dia ada minimum dekat 1 kan. Dekat kosong tak ada. Jadi, nak cari nilai Y, tak payah gantilah kosong tu. Sebab dekat kosong tak ada nilai maksimum minimum. Jadi, ambil dekat X equal to 1. Ganti masuk dalam fungsi asal fx tadi. Kosong tak payah ganti. Kita abaikan yang ni. Abaikan. Sebab dia bukan maksimum minimum. Abaikan. Ganti 1 saja. Okey, so dapat negatif 1. Jadi kita dah tengok tadi dekat 1, negatif 1 adalah minimum point. Dan dekat X equal to 0, no relative extremum. Okey. So abaikanlah X equal to 0 tu tak perlu kan? Sebab kita tahu dah dekat situ tak ada pun maksimum minimum. Apa nak cari point kan? Dan soalan pun bukan minta critical point. Soalan minta maksimum minimum point. So tak ada dekat kosong, tak payah nak cari nilai Y dia. Okay? Okay, boleh? Okay. So kita teruskan dengan bahagian C. Maksudnya tengok example 9. Okay, example 9. Example 9 dia kata describe the concavity and find if exists and the point of inflection. Betul lah tu saya dah buat dah. Okey, soalan C tu saya kata interval of concavity. Jadi bila ada perkataan concave, point of inflection, ingat tu, nampak dia kata start with f double prime equal to 0. Maknanya second derivative samakan dengan kosong. Okey, so tadi f prime ada dapat 12x cube tolak 12x square. Jadi carilah second derivative dia. Differentiate sekali lah lagi. Dapat 36x kuasa 2 tolak 24x. Okey, samakan dia dengan kosong. Okey, kalau kita tengok kat sini kita boleh simplify ataupun factorize 12x. Darab dengan 3x tolak 2. So dapat 2 nilai lah x kat sini. Yang ni bukan critical number nah. Sebab kita pakai f double prime equal to 0 nah. Ni bukan critical number. Okay, x equal to 0, x equal to 2/3. Sama juga macam kita buat first derivative test. Maknanya untuk yang ini juga perlukan table. Sebab soalan minta interval of concavity. Jadi buat juga table. Sama size macam tadi. Awak ada 2 nilai x. Okay, ini concavity ya. Concavity. Ada 2 nilai x. So maknanya ada 3 interval. So table kita kena lebih sikit lah. 4 kolom. So 5 row. Okay, kita ada x equal to 0 dengan x equal to 2/3. Boleh susun atas ni negative infinity. Sini kosong. Sini 2/3. Dan dekat sini infinity. Jadi interval kita negative infinity kosong. 2/3, 2/3 infinity. Okey. Test value pilihlah satu nilai dalam interval. So negative infinity 0, we choose negative 1.
And then 0 to 2 over 3. 2 over 3, 0.66666. 2/3 tu 0.6666. Jadi saya ambil 0.5 kat situ. Okay. And then 2/3. Saya ambil 1 lah. Okay. So sekarang ni concavity. So bila concavity kita pakai second derivative. Nampak tak? Sign of F double prime. Okay. Sign of F double prime. Jadi ganti masuk test value dalam second derivative. Okay. So ganti masuk 36 negatif 1/2 36 juga. 36 tambah 24 lah kat situ. So dapat 60. Okay. So positive value. Okay. Ganti pula dengan 0.5. Jangan duk kata tadi dah positif lagi negatif tak ni. Jangan Tolong check. So 36 darab dengan 0.5 kuasa 2. Tolak dengan 24 darab dengan 0.5. So dapat negatif 3. So it is negative value. Okay, so ganti pula 1. Tolak dengan 24 darab dengan 1. So dapat 12. So positive value. Okay, kita bukan nak nilai lah. Kita nak lebih tanda. Okay, apa maksud sign of F double prime? Positif, negatif. Apa berlaku dekat Fx kita? Okay, bila F double prime kita bernilai positif, maka dia concave upward. Okay, concave upward. Kalau dia negatif, concave upward tu senyum lah. Okay, kalau negatif, maknanya dia concave downward. Dia masam. Okay, so positif tu outward, dia senyum. Okay, jadi soalan tanya, kalau dalam chapter 9, example 9 tu dia tanya, describe the concavity of the graph. Okay, describe the concavity of the graph, maksudnya interval lah. Soalan dia di interval, di mana dia concave outward, di mana dia concave downward. Okay, di mana? Okay, so nak tulis, the concave outward di dalam interval negatif infinity 0 dan juga 2/3 infinity. Itu maksud dia kata describe the graph. Okay, so example 9 tu describe the graph. Mana kita perlu nyatakan interval of di mana dia concave outward dan dia concave downward. Okay. Okay, so concave outward nampaklah dia berada dalam dua interval, sebelah kiri dengan sebelah kanan tu. Dan concave downward pula yang di tengah, 0/2/3. Okay, so baru kita tengok pula point of inflection. Okay, apa maksud point of inflection? Okay, maximum minimum rasanya semua tahu. Mana dekat sini ada minimum, situ maximum. Yang ni refer kepada critical point. Sekarang nak tengok point of inflection. Apa maksud inflection? Inflection ni maksudnya kalau dekat sini dia ada concave upward, sebelah tu dia ada concave downward. Nampak tak dia cantum? Lepas tu dia ada concave upward. Dia cantum, dia jadi macam tu. Nampak tak graf? Ni concave downward, concave upward. Yang ni. Lepas tu ni concave downward, yang ni concave upward. So cantum balik graf dia. Graf untuk fungsi asal tadi ni bentuk dia macam ni lah ni. X04 tu. Okay. Tahu mana point of inflection? Kat sini. Point of inflection. Maknanya titik yang mana dia berlaku perubahan concave outward dengan downward tu. Duduk kat situ. Dia duduk kat celah-celah ni. Ni dia duduk kat sini lah ni. Antara upward nak pergi downward tu. Ni kat sini. Nampak tak? So kat mana? Dekat X equal to 0 dengan X equal to 2/3. Ni dekat sini. Tu yang panggil point of inflection. Jadi dalam dia minta cari point, jadi kenalah dapatkan nilai Y. Guna balik nilai X yang kita dapat daripada F double prime equal to 0 tadi. Dapat X equal to 0, ganti masuk pun dalam Y. 3X + 4 tu dapat 0.
Ganti pula 2/3. So dapat negatif 16/27. Okay, so boleh menyatakan the point of inflections are 0, 0 and 2/3 negative 16/27. So macam tu lah. Nampak tak? So dia dapat contoh. Okay. So graf dia. Okay. 10.1D graph of a polynomial function. Okay, step 1 bila ada soalan, mungkin soalan kalau ada guide tak apa. Okay, ada guide cari ni sekian. Okay. Kalau soalan dia bagi fx equal to x cube minus x squared bla 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 bla, sketch the graph. So bila ni awak kena follow step by step lah. Okay, so step pertama, find all critical point for f prime x equal to 0 and f prime x does not exist. Cari dulu critical point. Kita tahu lah biasanya f prime x equal to 0 lah. F prime x does not exist ni biasa kalau kita ada rational function sahaja. Yang ni biasa bila ada rational function. Okay. Step 2, kita kena cari interval where fx is increasing and where fx is decreasing. Yang ni kita pakai first derivative test. Okay, bila ada increasing decreasing, first derivative test. Okay, so kalau tak ada step 2, boleh pakailah second derivative. Okay, and then concave outward, kita pakai f double prime x equal to 0 nah. Okay, find all the inflection points and then x-intercept dan y-intercept. Okay. Okay, so tengok soalan numbers example 10. Yang mana kalau tengok example 10 tu dia guide awak satu persatu. Okay, example 10 tu dia guide. Dia minta cari stationary point, the interval where the function fx is increasing, decreasing, relative maximum minimum, and interval where the function is concave outward, downward, and point of inflection, and then hence sketch the graph of fx. Okay, kita tengok ni nah. So dia cover balik lah depan-depan nak saya tak tunjuk tadi. Okay, example 5, example 6 dan example 9 dalam example 10. Okay, so for the fx equal to x power 4 minus 8x squared, find the stationary points, the interval where the function fx is increasing, decreasing, relative maximum and minimum points, interval where the function fx is concave outwards and fx is concave downwards, the points of inflection, hence sketch the graph of fx. Okay, soalan pertama, stationary points. So stationary points juga adalah critical points. Okay, jadi maknanya kena ada f prime. Okay, so your fx is x to the power 4 minus 8x squared. So differentiate for the first time. Okay, so we get 4x cubed minus 16x. Siapa-siapa ada masalah ke nak differentiate? Tak ada kan? Nah, differentiate x kuasa 4 tu bawa turun power dia, lepas tu tolaklah power dia tu, kan? So ini pun sama, buat turun power ke depan 2 kali 8 sebab tu dapat 16. Lepas tu power 2 tu tolak 1 sebab tu dapat x kuasa 1. Okay, then samakan dia dengan kosong. Jadi 4x cube tolak 16x sama dengan kosong, dapat situ 4x darab x kuasa 2 tolak 4. Okay, x kuasa 2 tolak 4 boleh lagi factorize. 4x darab x tolak 2 darab x tambah 2. Jadi awak ada 3 critical numbers. Okay, so here you have 3 critical numbers. X equal to 0, x equal to 2, and x equal to negative 2. Okay. Question asks to find the stationary point. So after we get the values of x, then we find the values of y. Okay, so substitute lah into fx. Kita boleh let fx tu sebagai y nah. Okay, ganti masuk dalam fx. Sebab tu dia jadi y equal to 0 to the power of 4 minus 8 times 0 squared. Okay, equal to 0 lah nilai dia. Kosong masuk nilai dia juga kosong.
Okay, ganti pula x equal to 2 into your fx. So 2 to the power of 4, 16 minus 8 times 2 squared. So 16 minus 8 kali 4, 32. So negatif 16. Okay. Ganti lagi satu sebab ada 3 nilai x. Ganti pula negatif 2 masuk. So sama juga dapat negatif 16. Okay, so here you have 3 stationary points. Okay, nyatakan baliklah. So therefore the stationary points are 0, 0, 2, negative 16 and negative 2, negative 16. So combine baliklah x dengan y yang awak dapat tadi. Ni x equal to 0 dapat y equal to 0. X equal to 2 dapat y equal to negative 16. X equal to negative 2 dapat y equal to negative 16. Tu terbentuklah dia punya titik-titik tu. Tiga-tiga titik yang ada tadi. Okey, itu baru stationary points kan masa tadi saya. Okey, dah dapat dah. Okey, pegang 3 titik ni tadi. X equal to 0, X equal to 2 dengan X equal to negative 2. Nak jawab soalan B, dia minta cari interval where the function fx is increasing or decreasing. Bila ada increasing, decreasing, ingat kena pakai first derivative test. Dan awak perlu buat table macam tu lah. Okay, first derivative test, jadi kena ada table macam tu. Awak ada 3 nilai x, x equal to 0, x equal to negative 2 dengan x equal to 2. Jadi susun balik dia atas ni lah. Okay, sini negative infinity, sini negative 2, 0, 2, infinity. Jadi step pertama tu, row pertama buatkan interval lah. Nampak kan? Negative infinity dengan negative 2, sebab tu interval dapat negative infinity, negative 2. Kotak ni antara negatif 2 hingga 0, sebab tu dapat interval negatif 2, 0 tu. Yang ni antara kotak ni antara 0 dengan 2, sebab tu dapat interval 0 dengan 2. Kotak ni untuk 2 hingga infinity. So dapat interval 2 infinity. Okay. Ni nama dia first derivative test. First derivative test dia panjang sikit lah. Okay, bila ada perkataan increasing, decreasing tu, kena pakai first derivative test dan buatkan table. Okay, test value boleh pilih satu nilai dalam interval yang awak ada. Awak ada negative infinity sampai negative 2, so pilih ambil negative 3. Antara negative 2 hingga 0, saya pilih negative 1. 0 hingga 2, saya pilih 1. 2 hingga infinity, saya pilih 3. Okay, apa nak buat? Ganti masuk dalam f prime. Nama pun sign of f prime x. Jadi test value ni ganti masuk dalam f prime. Okay, ganti masuk dalam f prime. 4 darab negatif 3 kuasa 3. Tekan start calculator. Kereta tak bawa. Kita bukan nak nilai, tapi kita nak dia punya tanda nak. Seperti dia macam tu. Negatif 60. So negatif 60 bukan nak nilai, just tulis negatif value sahaja. Okay, tulis negatif value sahaja. Yang ini positif. Berapa nilai dapat? Negatif 4 tambah so dapat 12. Okay, ganti pula 1. Negatif 12, betul? Okay, sini dapat negatif 12. So, kita tak tulis nilai dia. Kita tulis negatif value. Okay, 3 positif. Apa? 60. Okay, so positif value. Okay, kita bukan nak nilai. Kita nak dia punya tanda. Okay, jadi bila apa tu panggil? Decreasing. Okay, bila negatif maksudnya decreasing. Bila positif maksudnya increasing. Bila negatif decreasing dan increasing. Oh, jangan satu lagi nak nasihat . Oh, tadi dah negatif dah. Oh, tadi confirm lah positif.
Betul tak? Ni mesti negatif, positif. Tak semestinya. Okay, kena ganti juga. Jangan, oh tadi negatif dah ni, jadi positif dah ni. Dah. Kena ganti. Okay, so kita tengok dekat example 5 kan. Buat dah semalam kan. Siapa follow semalam dah nampak lah. Okay. So soalan kata the interval where function f(x) is increasing or decreasing. Tulis macam tu je. Increasing interval. Tengok kat mana increasing. Oh, negatif 2, 0 dengan 2 infinity. So tulis increasing interval negative 2, 0 and 2 infinity. Decreasing interval, yang bawah ni pula. Decreasing. Negative infinity, negative 2 dan 0, 2. Okay. Siapa ni? Oh, tu dia lagi lah. Okay, boleh? Okay, nah? Okay, next. The relative maximum and relative minimum. Okay, table tak payah tambah dah. Buat tambah row bawah saja. Table ada dah kan tadi kan dekat soalan B. Okay, just tambah row bawah sahaja. Iaitu conclusion. Okay, tak payah buat table baru. Saya saja buat table baru sebab slide duduk sebelah. Okay, so ini rujuk table dalam soalan B. Cuma tambah row conclusion. Okay, apa maksud decreasing? Angkat tangan kiri. Bentuk dia. Increasing, angkat tangan kanan. Decreasing, angkat tangan kiri. Increasing, angkat tangan kanan. Bateri nak habis dah. Dengan padam lagi. Bisa? Alah. Okay. So, macam mana nak tentukan dia maximum minimum? Cantum. Decrease, increase. Increase, decrease. Decrease, increase. So, dekat sini ada titik minimum. Dekat sini ada titik maksimum. Dekat sini ada titik minimum. Siapa dekat sini? Atas garis ni tadi negatif 2, betul? Atas garis ni kosong tadi kan? Sini 2. Jadi maknanya dekat negatif 2 dengan 2 adalah titik minimum. Nak ambil tang mana? Dekat critical point yang kita dapat tadi tu. Nyatakan balik. So maximum point dekat kosong, dekat x equal to 0 ni. Jadi maximum point adalah 0, 0, 0. Minimum point adalah 2 negatif 6 dan negatif 2 negatif 2 negatif 16. Negatif 2 negatif 16. Okay, so table tu tak payah buat dah lah. Ambil balik saja dekat soalan B. Guna pakai dekat soalan B. Tambah row bawah. Tak masuk. Okey, kita teruskan dengan slide satu lagi. Okey, sekarang the interval where function f(x) is concave upward and f(x) is concave downward. Ada perkataan concave, concavity. Makna kena cari second derivative. Differentiate lah kali kedua. Dan samakan dia dengan kosong. Dapatlah. Simplify dululah. Dia boleh bagi semua dengan 4. Factorize. Okay. Dia tak boleh nak factorize. Dia dapat macam tu lah. X equal to plus minus set 4 over 3 ataupun plus minus 2 over set 3. Okay. Yang ni sebenarnya tak boleh buat macam tu lah. Bukan 2 over set 3 ni. Equal to plus minus 2 set 3 over 3. Pasal apa dapat macam tu? Sebab kita tak boleh tinggal denominator dengan set 3. Jadi kena
Rationalize maksudnya darab konjugate atas bawah dengan set 3. Sebab itulah dia dapat 2 set 3 untuk numerator. Denominator set 3 darab set 3 adalah 3. Okey? So tak boleh tinggal lah denominator dalam bentuk set. Kena rationalize the denominator. Okey. So dengar dulu tak apalah. Okey, ni dapat dah nilai X. Okey, nak tentukan interval concave outward downward. Buat table macam yang kita buat yang dekat sana tadi juga. Okey, buat table. So kita ada 2 nilai. Okay, X kita ada 2 nilai, tambah tolak 2 set 3 per 3. So, sini negatif infinity, sini negatif 2 set 3 over 3. Sini 2 set 3 over 3 dan sini adalah infinity. So, dapatlah interval macam tu. Okay lah, so yang ni ubah. Saya dalam nota, saya ubah balik lah. Sama je, nilai sama. Okay, penulisan tu. Okay, test value boleh pilih mana-mana number dalam interval. Okay, so saya pilih macam tu. Ganti masuk dalam second derivative. Ganti masuk second derivative tadi 12x kuasa 2 tolak 16 tu. Ganti masuk dalam second derivative. Okay. So, bila ganti negatif 2 masuk second derivative, dia positif. Bila ganti kosong, dia negatif. Bila ganti 2, dia dapat positif nilai. So, positif membawa maksud concave upward. Senyum. Bila negatif membawa maksud concave downward. Masam. Okay. Jadi, sekarang dia nak interval di mana dia concave upward downward. Buat macam kita buat increasing decreasing tadi sajalah. Nyatakan balik interval dia di mana dia concave outward, di mana dia concave downward. Okey, tapi concavity pakai second derivative. Ingatlah, dia sama macam increasing decreasing tu tadi. Cuma increasing decreasing pakai first derivative. Concavity pakai second derivative. Dia buat table sama saja. Okey. Next, point of inflection. Kita dah dapat dah tadi f double prime equal to 0. Nilai x kita dapat 2 nilai. Iaitu 2 set 3 plus minus 2 set 3 over 3. Okey, ganti masuk balik dalam fx. Dapatlah itu. So, nanti saya betulkan balik dah ni. 2 set 3 over 3. 2 set 3 over 3. Semua ni nanti saya betulkan balik dalam nota. Okay. Dapatlah 2 nilai. X pun 2 nilai. Y pun 2 nilai. So, maka dia merupakan points of inflection. Okay. So, dah settle point of inflection. Okay. Carilah X dan Y intercept. Pastinya semua tahu. Y intercept X equal to 0. Ganti masuk dalam fungsi asal. Dapat dekat origin. Sama lah kalau ganti Y equal to 0 pun. Okay, ada 2. Ada 2. Okay, so dapat dekat X equal to 2 set 2 dengan negatif 2 set 2 pula. Okay, 0. Okay, sekarang nak lukis dah. Okay, nak lukis. So, ini adalah critical number kita tadi. Okay. Jadilah graf dia macam tu. Okay, yang mana situ yang warna biru itu merupakan maximum minimum point ataupun critical point dia. Dekat situ tu merupakan points of inflection. Okay. Ni. Okay, yang ini maximum, ni minimum. Yang dekat sini lah kita panggil points of inflection. Okay. Yang di sini negatif 2 set 2 dengan 2 set 2 itu adalah what? X intercept.